Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Datuk Dr. Wan Kalmujani dan Ustaz Aizat Azra'i Jamsari. Saya Azhari bin Zubli, nombor matrik P126391. Pelajar sarjana bagi program pengajaran Arab dan Tamadun Islam PPATI, Fakulti Pengajaran Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan pencerakinan reflektif karya Ottoman Imperialism during the Reformation Europe and the Caucasus bagi menyelesaikan tugas bagi subjek PPC 6923 Sejarah Ekonomi dan Perdagangan Dunia Islam semester 2 sesi 2022-2023. Baiklah, sebagai pengenalan, tajuk buku yang saya ingin ulas adalah Ottoman Imperialism During the Reformation Europe and the Caucasus. Penulis buku ini adalah Karl Max Kotepe yang diterbitkan pada tahun 1972. Penerbitnya adalah New York University Press, mengandungi 11 bab. Secara keseluruhan, bab-bab dalam buku ini saya telah membahagikannya kepada 4 tema. 4 tema itu adalah, yang pertamanya adalah pengenalan, iaitu bab 1. Keduanya adalah naratif peluasan kuasa di Kaukasus, iaitu bab 2 dan 6. Dan yang ketiga adalah naratif peluasan kuasa di Eropah, bab 7 dan 8. Yang keempat adalah analisis daripada peluasan kuasa Uthmaniyah, bab 9 dan 10. Yang terakhir kesimpulan, iaitu keseluruhan perbincangan. Ini adalah 5 tema yang saya pecahkan daripada 11 bab dalam buku tersebut. Yang pertamanya adalah pengenalan. Bab 1 iaitu terdapat bab 1. Pertamanya ialah Introduction, The Ottoman Empire in Eastern Europe and the Caucasus. Dalam tema pengenalan ini telah menerangkan berkaitan kerajaan Uthmaniyah pada pertengahan dan hujung abad ke-16, iaitu pada era pemerintahan Murad III dan Salim II. Khusus perbincangan dalam tema ini adalah di kawasan Timur Eropah dan Kaukasus. Bab ini menjelaskan berkaitan kawasan Laut Hitam dan kawasan Balkan. Terdapat juga penjelasan berkaitan bangsa Crimea. Turut membincangkan latar belakang Kaukasus, dan keseluruhan bab 1 ini membincangkan berkaitan Uthmaniyah dengan tumpuan pada kawasan Timur Eropah, iaitu kawasan Balkan hingga Asia Barat, iaitu kawasan Kaukasus, berkaitan struktur sosial dan struktur politik di kawasan-kawasan tersebut. Tema yang kedua merangkumi bab 2 sehingga bab 6. Tema tersebut adalah naratif peluasan kuasa di Kaukasus. Bab 2 bertajuk Crimean Tatar Affair dan the Early Years of Gazigireh 1554 sehingga 1578. Manakala bab 2 Ottoman Safavid Rivalry and the Struggle for Transcaucasia, dan bab 4 The Crimean Tatar and the Persian War. Bab 5 The Tatar Revolt and the End of the Persian War, dan bab 6 adalah Gazigireh and his relation with the State Power 1588 hingga 1594. Dalam tema ini telah membincangkan berkaitan naratif peluasan kuasa di Kaukasus. Fokus perbincangan berkaitan Crimean Tatar ketika pemerintahan Gazigireh 1554 sehingga 1578, kerana implikasi daripada pemerintahan Crimean Tatar pemerintahan Gazigireh ini telah memberi kesan kepada pemerintahan kerajaan Uthmaniyah dan Safawiyah. Yang seterusnya dalam tema ini juga membincangkan latar situasi kerajaan Safawiyah yang membawa kepada tercetusnya perang Uthmaniyah-Safawiyah pada 1578 masih, ketika pemerintahan Murad III dan juga pemerintahan Shah Abbas. Hubungan Crimean Tatar dalam perang Uthmaniyah-Safawiyah. Dalam tema ini juga membincangkan berkaitan hubungan Crimean Tatar dalam perang Uthmaniyah-Safawiyah. Seterusnya membincangkan revolusi bangsa Tatar ke atas kerajaan Uthmaniyah. Yang terakhirnya membincangkan berkaitan perang 12 tahun Uthmaniyah-Safawiyah. Yang terakhir turut membahas tentang berakhirnya perang Uthmaniyah-Safawiyah.
Tema yang kedua merangkumi bab 7 hingga 8, iaitu tema naratif perluasan kuasa di Eropah. Bab 7 adalah Social and Political Unrest in Eastern Europe and the First Years of the Hungarian War 1563 sehingga 1566. Bab 8 The Final Stage of the Long War and the Bosque Revolt 1567 hingga 1606 Masihi. Tema ini membincangkan naratif perluasan kuasa di Eropah, khususnya kawasan timur Eropah, membincangkan permulaan konflik antara Uthmaniyah dan Eropah yang ketika itu berlaku pada pemerintahan era Murad III dan pemerintahan anaknya. Menerangkan latar belakang Eropah Timur khususnya di kawasan Hungari, yang seterusnya membincangkan struktur politik dan struktur sosial Hungari, yang seterusnya menjelaskan faktor yang membawa kepada Perang Hungari dan Uthmaniyah. Yang terakhir, tumpuan perbincangan terhadap naratif Perang Hungari. Tema seterusnya adalah bab 9 dan 10, iaitu analisis daripada perluasan kuasa Uthmaniyah. Bab 9, Decision Making in the Ottoman Empire on Eve of the 17th Century 1578 hingga 1606, dan bab 10, The Last Year of Ghazi Girehan. Analisis daripada perluasan kuasa Uthmaniyah. Dalam buku ini telah mengulas berkaitan Perang Uthmaniyah-Safawiyah, telah menganalisis berkaitan Perang Uthmaniyah-Safawiyah dari aspek faktor, implikasi dan sebagainya. Yang keduanya, buku ini juga mengulas situasi politik kerajaan Uthmaniyah yang membawa kepada Perang Uthmaniyah-Safawiyah dengan memberi tumpuan kepada sistem ataupun struktur politik dalam kalangan menteri-menteri atau wazir-wazir di bawah kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya, terdapat kesan terhadap ekonomi kerajaan Uthmaniyah, implikasi daripada Perang Uthmaniyah-Safawiyah, iaitu kejatuhan nilai mata wang Aceh dalam Perang Uthmaniyah-Safawiyah. Perang Uthmaniyah-Safawiyah telah menyebabkan perbendaharaan dan fiskal kerajaan Uthmaniyah merudum. Seterusnya, buku ini juga menganalisis faktor tercetus keputusan untuk meneruskan kempen ketenteraan di Eropah. Bab 11 adalah kesimpulan ataupun tema seterusnya adalah dalam bab 11, iaitu kesimpulan keseluruhan perbincangan. Bab 11 adalah conclusion, the apparent and the elusive. Kesimpulan keseluruhan perbincangan, penulis telah menyimpulkan keseluruhan bab yang telah dibincangkan dalam bab 11 ini. Dalam keseluruhan pembincangan, buku ini mendapati sistem politik Uthmaniyah mengalami kelemahan yang serius pada hujung abad ke-16, iaitu ketika pemerintahan bermula ketika pemerintahan Selim II, iaitu selepas pemerintahan Sulaiman the Magnificent, kemudian diteruskan oleh pemerintahan Sultan Murad III dan anaknya. Namun demikian, Uthmaniyah dapat menyesuaikan semula struktur pemerintahannya untuk terus bertahan hingga abad ke-20 Masihi. Kesimpulan daripada keseluruhan buku ini dapat saya simpulkan bahawa secara keseluruhan buku ini berjaya menstruktur semula penulisan tentang penguasaan Uthmaniyah ketika era reformasi Eropah dan Kaukasus. Hasil analisis, buku ini boleh dicerakinkan perbincangannya kepada 4 bahagian utama secara tematik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.